أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan jangan kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya. Sambungan kepada ayat bicara tentang Bani Israel. Bani Israel yang mula bicara pada ayat 40 dahulu, disambungkan pula di sini Yahudi ataupun Bani Israel dilarang mencampur adukkan yang benar dengan yang salah. Talbisu asal perkataannya daripada labisa. Labisa yalbasu makna pakai. Libasun maknanya pakaian. Pakaian. Libas, al-libasu maknanya pakaian. Bani Israel dilarang memakaikan kebenaran dengan pakaian kebatilan. Talbisul haqqa bil batil, memakaikan kebenaran dengan pakaian kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan menyembunyikan kebenaran dilarang, sedangkan mereka mengetahui. Sikap ini, sikap mencampur adukkan di antara kebenaran dan kebatilan ini berpunca daripada menolak kebangkitan Nabi Muhammad SAW ataupun menolak kerasulan Nabi yang baru dibangkit. Ini titik pertama yang melahirkan banyak masalah kepada Bani Israel ataupun menjadikan mereka ini kufur. Awwala kafirin bih, orang yang paling kufur sekali, kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Titik tolaknya ialah kerana enggan menerima Nabi Muhammad sebagai rasul, sebagai nabi yang dibangkit selepas daripada Nabi Isa dan Nabi Musa. Mereka tidak boleh terima di sini. Berbagai-bagai hilah mereka timbulkan, mereka lakukan untuk menutup kebenaran Nabi Muhammad itu. Akan dibicarakan seterusnya. Wala talbisul haqqa bil batil. Dua perkara yang menjadikan Bani Israel ini rosak. Pertama, talbisul haqqa, mencampur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Tidak ditolak semua sekali kebenaran, tidak diambil mana yang sesuai dengan kehendaknya dan menolak yang tidak sesuai dan menerima yang sesuai. Talbisul haqqa. Yang kedua mereka menyembunyikan kebenaran dengan menampakkan wajah batin pada wajah batin supaya hujah mereka yang lemah itu, iaitu hujah yang batin itu diterima. Itu yang ada pada mereka. Apakah perkara yang mereka campur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan itu? Yang mereka campur adukkan ialah wahyu Allah diterima. Tetapi sebahagiannya sahaja yang mereka terima. Mereka terima Nabi Musa AS. Mereka terima bahawa mereka adalah keturunan Nabi-Nabi. Mereka terima itu. Dan mereka persalahkan pula, mereka salah. Kebatilan yang ada pada mereka ialah anak cucu Nabi-Nabi itu dengan sendirinya boleh membawa mereka ke syurga. Lalu mereka namakan kumpulan mereka ini sebagai Sya'bullahi al-Mukhtar. Sya'bullahi al-Mukhtar maknanya rakyat Allah, rakyat pilihan Allah. Jadi rakyat pilihan Allah ini artinya apabila mereka ini keturunan Yahudi, keturunan Yahuda. Yahuda ni anak-anak Nabi Yaqub alaihi wassalam. Keturunan Yahuda yang sekarang ni ditukar menjadi Yahudi. Yahudi itu asal daripada Yahuda, anak-anak salah seorang daripada anak Nabi Yaqub.
Keturunan ini sebenarnya sudah mengatasi segala-galanya. Darah mereka darah suci, darah mereka sudah cukup untuk membawa ke syurga. Oleh kerana itu, Yahuda ini ataupun Yahudi ini tidak menerima orang lain untuk menjadi Yahudi. Dia bukan satu Yahudi, bukan bangsa, tetapi keturunan khusus untuk mereka saja, tidak boleh dicampuri orang lain. Yahudi ini yang mereka campur. Yang kedua, mereka campur bahawa dalam perjanjian buku mereka, dalam perjanjian kitab suci mereka, perjanjian lama, perjanjian baru, menjanjikan bahawa Palestin hak mereka, iaitu apabila Nabi Allah Musa AS bawa keluar Bani Israel daripada Mesir untuk membebaskan daripada penindasan Firaun, maka Nabi Musa bawa mereka kepada bumi yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Al-Ardul Muqaddasah. Ardul Muqaddasah maknanya Palestin. Artinya pada mereka bumi Palestin itu janji Allah untuk mereka, kepunyaan mereka. Dari sudut agama, mereka berpaut kepada agama bahawa bumi Palestin hak mereka dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran menyebutkan, ya qaumi, Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk masuk bumi Palestin. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku Bani Israel, masuklah bumi suci, al-ardal muqaddasah, bumi suci yakni Palestin, allati kataballahu lakum, yang Allah telah memfardukan, telah menetapkan untuk kamu, mentakdirkan untuk kamu. Artinya pada mereka janji ini adalah satu janji Allah, wahyu Allah yang sudah menentukan bahawa dari sudut agamanya Palestin adalah kepunyaan mereka. Ini yang mereka campur adukkan. Mereka lupa bahawa janji Allah ini tidak mutlak. Tidak mutlak. Janji Allah ini ialah selama mana mereka itu beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka kufurkan Allah Subhanahu wa taala, maka janji itu sudah tidak ada lagi. Janjinya ialah Islam, mentauhidkan Allah. Malah nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad, mulai daripada Nabi Ibrahim lagi, yang semuanya mendakwa ada hubungan dengan Nabi ini. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Yahudi, Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi agamanya Hanifi dan Muslim, dan Nabi Ibrahim tidak syirik sama sekali. Maknanya mereka mempunyai hak ke atas Palestin itu selama mana mereka beragama Islam, selama mana mereka mentauhidkan Allah, dan selama mana akidah mereka bersih. Semata-mata darah mereka Yahudi tidak cukup untuk memiliki bumi itu. Dan krisis inilah sampai kepada hari ini pun tidak selesai, kerana dari sudut agamanya mereka mempunyai tuntutan ke atasnya selain daripada sudut sejarah. Dua pegangan mereka, pertama sudut sejarah, yang kedua sudut agama. Sudut agama iaitulah Yahudi itu sebagai darah suci, bangsa Yahudi, dan yang kedua dari sudut sejarah asas kepunyaan mereka sampai kepada hari ini pun mereka berpegang kepada dua asas ini. Kita lihatnya di sini, dia kata di mana? Dia kata wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu kelirukan yang benar itu dengan yang salah, dan jangan kamu sembunyikan yang benar padahal kamu semua mengetahuinya. Yang disembunyikan, yang dikelirukan, yang benar dan salah ini iaitulah asabiyah. Apabila dakwaan mereka ini berasaskan asabiyah iaitulah pendewaan kepada darah Yahudi, maka mereka campurkan pula dengan agama, dengan wahyu. Inilah yang disebutkan di sini, jangan kamu kelirukan. Benar kamu Yahudi, benar, tetapi Yahudi itu bukan sebab yang mutlak bagi kamu untuk mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang tinggi mahulah Islam. Dan yang kedua pula mereka sembunyikan, iaitulah sembunyikan kebenaran Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat yang mereka pegang. Mereka sembunyikan.
Mengapa? Kerana Nabi Muhammad ini datangnya bukan daripada darah Yahudi, sedangkan mereka datang daripada darah suci itu. Jadi bercampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Ini puncanya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Artinya bezanya di antara dua orang. Satu orang yang mempertahankan kebatilan, sedangkan dia tidak mengetahui. Tetapi Yahudi mengetahui kebatilan yang dipertahankan olehnya. Ini penyakit. Yang kedua ayatnya, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rokoklah kamu berjamaah, yakni bersama-sama orang yang rokok. Penyakit Bani Israel ini berat. Penyakit ta'assub ini berat. Ta'assub ini dia tidak nampak selain daripada dirinya. Dalam bahasa Arab dia panggil disebut ta'assub. Ta'assub ini asalnya orang berjalan dia tutup mata. Mata kita ini boleh membetulkan perjalanan. Tetapi apabila mata ini ditutup dengan kain, maka jalan yang hendak diikutinya itu tidak akan kelihatan lagi. Orang Arab namakan kepada semangat ini dengan nama asabiyah. Asabiyah yakni dia melihat kepada keluarganya, dirinya, darahnya, keturunannya, dan dia lupakan yang lain-lain. Keturunan orang lain, kelebihan yang ada pada orang lain, semuanya ditutup. Dia nampak dirinya saja. Namanya asabiyah, bagaikan orang berjalan dia tutup mata. Tutup mata lah, asabiyah. Penyakit asabiyah ini adalah merupakan satu penyakit yang sangat besar, berat. Orang bila ta'assub pada sesuatu dia tidak nampak yang lain. Ta'assub pada Yahudi dia tidak nampak kelebihan orang Arab. Tak nampak. Bila dia ta'assub kepada Nabi Musa AS, maka dia tidak nampak kelebihan Nabi Muhammad SAW. Itu yang ada pada mereka. Jadi setiap penyakit ada penawar. Penawar bagi penyakit asabiyah ini ialah disebutkan dalam ayat berikutnya, wa aqimus salat, betulkan salat. Sembahyang ini dia boleh membetulkan, boleh menyembuh penyakit asabiyah ini, sembahyang. Sebab apa? Sembahyang ini dalam semua ajaran Nabi-Nabi. Semua Nabi-Nabi bersemayang. Sejak daripada Nabi Adam, masuklah Nabi Musa sebagai Nabi bagi Bani Israel, dikatakan begitu, dan Nabi Muhammad. Selama mana semayang ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat kepadanya, maka akan terbuka jalan. Apabila ibadat salat ini terus kepada Allah dilakukan dengan suci hati, tawakal kepadanya, maka hilang habis rasa ta'assub itu. Apalah manusia, apalah darah Yahudi, apalah kedudukan mereka yang selama ini Nabi-Nabi dibangkit dari kalangan mereka, tidak ada makna. Selama mana semayang itu sama saja, sama ada semayang Yahudi, sama semayang dalam syariat Nabi Muhammad dan semuanya, itu tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala penyakit yang ada boleh lebur. Samalah juga semayang dalam syariat Nabi Muhammad ini, dan yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga, semayang adalah meleburkan segala penyakit-penyakit hati. Penyakit sombong tidak ada lagi. Sebab apa? Sebab dia dalam masjid menghancurkan semua sekali itu. Ketika seorang mukmin berada di dalam masjid, maka dia dalam satu saf tidak membezakan antara orang dengan yang lain. Tidak membezakan di antara hamba dengan penghulunya. Sama-sama berada dalam satu majlis. Tidak ada. Keutamaan yang diberi di dalam saf itu, siapa datang awal maka saf pertama untuknya. Tidak ada beza di antara saf dengan saf yang lain. Begitu sekali tempat semayang mengajar manusia. Di dalam masjid mengajar bahawa kepimpinan perlu dipatuhi. Idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Bila imam rokoklah kamu, bila imam sujudlah kamu. Siapa pun makmumnya dan siapa imamnya tak kira. Dan keadaan ciri-ciri orang yang menjadi imam itu aqra'ukum, paling qari di antara kamu, paling qari. Ada pula di antara yang kemudiannya kalau sama-sama qari, yang siapa yang lebih tua dari umurnya di kalangan kamu. Begitulah seterusnya. Jadi ayat 43 ini menyatakan penawarnya. Yang pertama sekali, aqimus salah, dirikan sembahyang.
Dia kata sembahyang. Yang kedua, wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Dua perkara ini merupakan penawar yang paling utama boleh mengobati penyakit-penyakit yang ada pada Bani Israel. Ayat membicarakan penyakit Bani Israel dan penawar baginya. Bagaimana kepada yang tidak Bani Israel? Apakah mereka tidak sakit? Sakit juga. Yang umat Nabi Muhammad pun sakit juga. Maka penawarnya sama saja. Aqimus salata wa atuz zakah. Mana-mana agama sekalipun ada sembahyang, ada zakat, tetapi tidak dilakukan dengan iqamah, dengan membetulkannya. Jika dilakukan dengan betul, maka dapat manfaat, kita akan dapat manfaat daripada sembahyang dan zakat itu. Warka'u ma'ar raki'in, dan rokoklah kamu semua, yakni berjamaah bersama-sama dengan orang yang rokok. Warka'u disuruh rokok bersama-sama orang yang rokok. Disuruh rokok saja, sujud tidak, qiyam tidak. Sebenarnya rokok di sini dalam bahasa Arabnya disebut satu juzuk daripada keseluruhannya ialah sembahyang. Sepatutnya kalau dia kata semuanya, dia kata sembahyanglah kamu bersama orang-orang yang sembahyang, yakni berjamaah. Dia kata rokoklah kamu. Rokoklah kamu. Rokok di sini bukan maknanya rokok saja, tapi salat bersama orang yang salat. Di sini menyatakan keistimewaan salat berjamaah. Salat berjamaah tidak disuruhnya setakat sembahyang saja, tapi disuruh sembahyangnya beramai-ramai. Kerana sembahyang beramai-ramai ini banyak fadilatnya. Antara fadilatnya dapat kita lakukan dengan lebih betul. Sembahyang bersendirian kita banyak curi, ataupun dicuri oleh syaitan. Kita sendiri dicuri, hati kita, pemikiran kita, penumpuan kita dicuri oleh syaitan dalam sembahyang. Gerak-geri kita dicuri oleh syaitan ataupun kita sendiri. Tetapi kita salat berjamaah, kita diikat dengan peraturan-peraturan yang ada pada salat jamaah itu sendiri. Jadi inilah dua tiga perkara yang dinasihatkan kepada Bani Israel untuk mengobati penyakit yang ada pada mereka. Tetapi Bani Israel tidak terubat dengan penyakit ini, dan penyakit itu terbawa hinggalah sampai kepada hari ini. Mereka berpegang kepada agama yang kita sebutkan tadi, berpegang kepada sejarah. Saya rasa perlu didetailkan sedikit agama yang dipegang oleh mereka sebagai alasan untuk berkuasa kepada bumi Palestin, dan dari sudut sejarahnya juga perlu dilanjutkan. Dan mungkin di kalangan kita pun tidak berapa tahu sejarah yang begitu panjang sampai kepada hari ini, dan ini penting. Mungkin lebih penting lagi daripada sejarah Islam, setengah sejarah Islam yang kita ulangi. Kita ulangi sejarah pada malam nisfu Sya'ban, panggil ceramahlah, maulud, ceramahlah dianya. Banyak lagi malam-malam kebesaran Islam disampaikan ceramah. Tapi ceramah ini kadang-kadang berulang, cakap pasal Nabi sikit, kemudiannya pusing sana sini, selesai. Saya rasa adalah lebih baik kalau penumpuan itu diberi kepada sejarah Bani Israel dan Arab ini, supaya kita tahu perjuangan Palestin itu di mana sebenarnya dalam Islam. Apakah itu perjuangan Arab atau perjuangan berasaskan agama. Ini mustahab sebenarnya. Kemudiannya atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum. Sallallahu alaihi wa sallam.